Kesimpulan daripada Jabatan Perlindungan Tumbuhan Strategi Pertanian. Hari ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan puan-puan cara-cara pengawalan perosak secara biologi, iaitu penghasilan, repellent ataupun penghalau serangga secara biologi. Pengawalan perosak secara biologi ini adalah amat berguna, terutama sekali kepada pekebun-pekebun kebun bandar yang yang tanam di sekitar kawasan rumah dan juga kebun-kebun kecil. Dan saya rasa mana jika ada petani, pengusaha yang besar yang ingin menggunakan teknik ini juga, ia amat berguna. Okey, bagi pekebun bandar, memandangkan penanaman sayuran adalah secara kecil-kecilan, ia adalah lebih baik menggunakan pengawalan secara biologi tanpa menggunakan racun perosak. Kerana racun perosak ia bukan sahaja mahal, dan bila membeli, kita nak penyimpanan juga perlu diambil perhatian, dan juga dia juga sebab ianya adalah racun kimia, dia adalah kurang sihat, kurang baik untuk kesihatan. Hari ini saya ingin memperkenalkan penggunaan daun semanggu untuk pengawalan biologi, untuk tanaman kebun bandar. Okay, saya rasa semua kenalkan daun semanggu. Tidak, saya ni adalah daun semanggu. Banyak digunakan, banyak ditanam di sekitar tepi-tepi jalan di kawasan di Malaysia. Okay, daun semanggu ini untuk pemilihan pembuatan repellent organik daun semanggu ini, kita perlu memilih daun semanggu, dan bila kita mengambil daunnya, kita mengambil daun yang tua bahagian bawah. Yang atas ni adalah terlalu tinggi, kita tak perlu ambil, Okey, kita ambil dan sebenarnya kita akan sisir dia punya daun, dan kita akan simpan di sini. Jumlah yang diperlukan untuk daun semanggu ni lebih kurang, untuk kalau macam ni adalah 100 gram. Lebih kurang 100 gram. Saya gunakan bakul kecil je, 100 gram. Dan apa cara yang mudah digunakan, dengan 100 gram daun ni, kita ramas-ramaskan, ramaskan. Dan masukkan dalam bekas. Sampai habis, okey. Kita masukkan je. Yang ni kalau lagi kecil lagi bagus. Ada yang menggunakan blender machine untuk kisar, tetapi bagi saya lebih suka menggunakan just kita potong menggunakan tangan, untuk memasukkan dalam untuk kita fermentkan dia. Dan kenapa kita perlu ramaskan dia, kita boleh motong-motong pakai tangan ni, sebab kita nak mengeluarkan cecair yang ada, bahan aktif yang ada di dalam daun ini, untuk kita, yang ini bahan utama dia untuk menghalau serangga perosak. Okay. Jadi saya dah memotong, menggunakan tangan, daun semanggu yang sudah banyak 100 gram di dalam satu bekas. Okey. Kita perlu rendamkan di dalam air. Nisbah daun dan air adalah sebanyak kalau yang ni adalah 100 gram daun, kita perlu gunakan sebanyak 500 ml air. Okey. Lebih kurang 500 ml air. Dan kita perlu kita masukkan dalam, supaya semua daun ni adalah tenggelam. Dan kita cuma perlu rendamkan dia ataupun kita fermentasikan dia selama 24 jam. Tutup padat. Okey. Tutup okey. Saya ada hasil yang telah jadi selepas 24 jam. Okey. Ini adalah yang hasil telah jadi 24 jam, Ini adalah hasilnya, dan bila kita lihat, dia akan meruap di dalam ni, dan bau dia, kalau tuan-tuan puan-puan telah buat fermentasi selama 24 jam, bila buka memang akan ada bau. Jika bau lagi kuat, maknanya lagi bagus, dan kita perlu tapiskan.
ni telah ditapis patinya, ya. Kita ambil patinya dan kita boleh buat semburan. Untuk 500 ml air, kita perlu letakkan dalam 50 ml cecair ni. 50 ml ataupun 5 sudu besar. Itu sahaja. Ya, okey. Dan actually dia punya nisbah pencairan 1:10. Kalau kata tuan-tuan dan puan-puan rasa nak spray, bergantung pada tanaman tuan-tuan dan puan-puan. Jika tanamannya adalah anak pokok yang kecil, mungkin perlu dicairkan lagi, ya. Kalau besar, kalau pokok yang dah besar seperti ini, boleh tambah lagi kepekatan cecair tersebut, semburan tuan-tuan dan puan-puan, ya. Okay, yang ini adalah cecair. Nanti saya akan tunjukkan, ya, sambung untuk cara campuran dia. Okey, yang ni saya tunjukkan cara penghasilan repellent semambu selain daripada cara yang kita memotong menggunakan tangan dan rendam selama 24 jam. Yang tadi kita kena tapis. Apa yang kita boleh buat? Salah satunya dengan daun yang telah kita ramas tadi dan potong dengan tangan, kita boleh simpan dan buatkan secara bonjol. Ya, dengan cara ini kita tak perlu tapis, ya. Dan sebelum kita kena perah kan dia supaya cecair pati daripada daun yang ferment tu keluar lebih banyak, ya. Okey. Okey. Sama juga yang ni kita buat selama kita fermentasikan dia selama 24 jam. Kalau lama sikit pun tak apa, ya. Okey. Dan tak apa, saya akan campur juga dengan dalam solusi. Okay, yang ini adalah cara kita buat 24 jam. Tadi adalah penghasilan repellent secara pemerapan ataupun fermentasi. Dan cara ketiga yang kita boleh buat adalah secara rebusan, ya. Sama seperti tadi, nisbah air dengan daun semambu iaitu 100 gram daun semambu bersamaan dengan 500 ml air, ya. Bila kita dah rebus, rebusan tu dengan api yang tidak terlalu kuat, ya. Api sederhana sahaja. Dan jika gunakan air tu, tinggalkan dia tinggal separuh daripada jumlah asal, ya, rebusan tersebut. Bila dah sejuk, kita boleh simpan di dalam botol, ya. Bila kita simpan dalam botol begini, kalau kita letak dalam dalam kalau peti sejuk pun boleh, bukan peti sejuk pun boleh, ya. Kalau kita simpan yang ni, kita boleh simpan dah pergi lama. Mungkin dalam masa sebulan pun boleh digunakan, ya. Kalau yang macam ni kita kena buat dalam mungkin setiap kali kita nak sembuh, kita kena buat untuk fermentasi dia. Okey. Okey, sekarang saya nak tunjukkan cara penggunaan, ya, macam mana kita nak gunakan cecair tersebut. Untuk guna cecair tersebut, seperti saya katakan, nisbah cecair semambu dan juga nisbah cecair semambu dengan air adalah 1:10, ya. Yang ni adalah 500, dah ada 500 ml air. So jumlah yang kita perlu masukkan cecair adalah sebanyak 50 ml. Dan kita boleh buat anggaran lah. Kalau satu sudu besar ni adalah sebanyak 10 ml. So kita berikan 5 sudu. Okey, ya, 5 sudu. So terpulang, seperti saya cakap tadi, terpulang kalau pokok itu kecil, terlalu kecil, masih lagi anak benih, kita kurangkan sikit pencairannya sebab kita tak nak ada phytotoxic ataupun daun terbakar, ya. Apa-apa pun repellent organik yang dihasilkan, contohnya seperti campuran daun bawang putih, cili, kan, yang tu semua perlu dicuba dahulu sebelum kita spray, ya, kepada pokok kita. Okey, kalau pokok besar tak apa, kita boleh buat kepekatan yang lebih tinggi. Sekarang saya akan tunjukkan cara penggunaan semburan, ya, semburan penghalau semambu yang kita hasilkan tadi kepada tumbuhan. Dan sebelum kita nak sembur pada tumbuhan, kita perlu tahu dosa apa sebenarnya yang kita boleh gunakan
untuk menghalau perosak apa yang menggunakan cecair ini. Okey, sebenarnya untuk penghalau serangga semampu ini boleh digunakan untuk pelbagai jenis perosak. Sama ada jenis perosak yang menggigit daun, yang makan daun, ataupun menghisap batang kan, pelbagai. Dan saya rasa tuan-tuan dan puan-puan selalu menghadapi masalah untuk pengawalan. Kalau tanaman cili ni adalah masalah untuk whitefly ya. Kalau nak whitefly tu dilihatnya kat belakang ni, nampak kalau tuan-tuan tengok dia terbang ni macam abuk. Dia macam abuk putih. Yang ni bukan abuk ya. Itu adalah serangga. Memang terlalu kecil serangga putih. So dia adalah tetap di bahagian bawah. Bawah daun ya. Dan di pokok yang besar ni dia bukan saja ada whitefly, dia ada juga aphid. Aphid memang jenis menghisap juga ya. Terlalu halus. Okey. Cara untuk pengawal adalah lebih, kalau dah besar macam ni memang susah sikit lah. Kita kena sembur setiap hari, mungkin sembur setiap sehari. Tapi kalau pengawalan, kalau daripada pokok tu kecil lagi, kita telah buat pengawalan yang baik, kita hanya perlu sembur 3 hari sekali sahaja. Ya, 3 hari sekali. Dan saya dah cara yang paling berkesan, paling berkesan untuk pengawalan menggunakan semburan ini adalah pada waktu petang. Ya. Okey, bagaimana cara yang kita perlu sembur? Sebab kita tahu kalau di atas ni kita boleh sembur atas ya. Okey. Dan paling penting di bahagian bawah daun. Sebab kenapa? Sebab serangga ni dia menetap, dia duduk di bahagian bawah daun. Ya, okey. Sembur di bahagian daun. Yang ni adalah pokok besar. Kalau lihat tuan-tuan dan puan-puan lihat, tengok whitefly telah berterbangan. Dia akan lari daripada pokok ni sebab satu sebab kita dah mengganggu dia, satu sebab bau dia ya. Okey. Yang ni tidak membunuh, dia jarang membunuh ya. Okey, sebab walaupun daun semampu ni banyak dia bahan aktif juga ada digunakan untuk penghasilan racun perosak ya. Okey. Yang ni sama juga. Okey. Kita spray daripada bawah. Dan lihat tuan-tuan, untuk pengawalan yang berkesan, kena rajinlah untuk buat semburan ini selama dengan selang 3 hari sekali. Kalau kalau buat lebih ya, saya rasa boleh simpan dalam sehari 2 juga boleh simpan. So kalau bolehlah spray setiap hari. Ya, untuk daun semampu yang direbus, patinya pekat. Oleh itu nisbah untuk campurannya adalah berbeza ya. So kalau tadi kita buat campuran 1 nisbah 10, iaitu 10 ml ya, fermentasi punya solution kita campur dengan 500 ml air. Tetapi kalau yang ni, yang untuk pati, dia punya nisbah adalah sebanyak 300 ml ke dalam 10 liter air ya. Memang banyak ya. So kalau nak gunakan 1 liter sahaja, so kita punya gunakan 3 ml sahajalah. Benda ni tak ada mudarat. Kalau dapat sembur setiap hari lagi bagus. Ya, tapi pastikan kepekatan dia. Ya, jangan terlalu pekat. Ya, kalau pokok kecil, cairkan dia. Waktu petang, matahari dah kurang matahari. So kurangnya evaporasi. Ya, oleh cecair, dan dia akan stay lebih lama pada pokok. Saja daripada saya harap perkongsian ini bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita dapat mengikuti cara hidup yang lebih sihat ya. Okey, terima kasih.